Pada hari ini kita akan memulakan bacaan kitab Al-Muhannad Al-Mufannad, Al-Muhannad Al-Mufannad yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kitab asal daripada bahasa Arab dan juga dibuat terjemahan Urdunya. Kemudian kitab ini telah dicetak semula oleh Syekh Muhammad bin Adam Al-Kautsari dengan dinamakan kitabnya Mabahith fi Aqaidi Ahli Sunnah Al-Musamma Al-Muhannad Al-Mufannad. Yang kitab yang ada dalam PDF, mungkin ada kalangan tuan-tuan yang pakai PDF, ataupun ada juga yang kalau dah dia yang mungkin mempunyai kitab tersebut. Kitab dia seperti kitab yang saya tunjukkan ini, Al-Mabahith fi Aqaidi Ahli Sunnah Al-Musamma Al-Muhannad Al-Mufannad. Kalau di India dan Pakistan, kitab ini dicetak dan kemudian dibuat terjemahan dia sekali dalam bahasa Urdu. Baik, kitab ini kalau dalam bahasa Urdu diterjemahkan dengan Aqaidu Ulama'i Ahli Sunnah Deoband. Aqaidu Ulama'i Ahli Sunnah Deoband rahimahumullahu ta'ala, dikarang oleh Al-Imam Al-Muhaddith Al-Kabir Al-Syekh Khalil Ahmad As-Sahranpuri rahimahullahu ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kitab ini sebenarnya ialah kitab yang menjelaskan berkenaan dengan pegangan akidah para ulama Deoband. Para ulama Deoband. Jadi sebelum kita nak masuk kitab ini, saya rasa ada baiknya diterangkan sedikit berkenaan dengan para ulama Deoband, daripada mana asal mereka dan apakah panggilan, bagaimanakah bermulanya panggilan Deobandi, ataupun para ulama Deoband ni sandaran mereka, nisbah mereka ni daripada mana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebenarnya dahulu India pernah dijajah oleh Inggeris. Inggeris masuk ke India sejak pada zaman Kesultanan Mughal. Mereka masuk hampir 200 tahun ke India. Dan kemudian bila Inggeris masuk ke India, mereka telah merosakkan akidah umat Islam. Sehinggalah para ulama Islam di sana, mereka telah melancarkan perang besar-besaran kepada Inggeris. Sehingga kan diringkaskan cerita, satu peperangan yang besar, yang sengit berlaku di antara Inggeris dan juga umat Islam di India, yang dipimpin oleh para ulama tarikat yang ada pada ketika itu. Pada ketika itu, pada tahun 1857 Masihi, 1857 Masihi, ketika Inggeris waktu itu mereka berada di satu tempat di Shamli. Shamli ni dia dalam kawasan negeri Uttar Pradesh, tak jauh daripada kawasan Muzaffarnagar di India Utara. Waktu tu Inggeris mereka telah satu batalion atau kita satu kumpulan tentera Inggeris, mereka bergerak bawa meriam mereka untuk mereka menyerang umat Islam. Dan waktu tu Haji Imdadullah Muhajir Makki rahimahullahu ta'ala, beliau adalah merupakan syekh tarikat, yang mana beliau mempunyai pusat tarikat atau mungkin kita kata khangka, kalau bahasa Arab panggil zawiyah, tempat zikir, tempat suluk yang ada di Tanah Bawan. Jadi kawasan Tanah Bawan ni tak jauh daripada Shamli. Di waktu tu beliau telah lancarkan jihad bersama dengan anak murid beliau. Anak murid utama beliau ialah Maulana Rashid Ahmad Gangohi dan seorang lagi Maulana Muhammad Qasim Nanutwi rahimahumullahu ta'ala. Jadi dan mereka ini telah pimpin umat Islam serang tentera Inggeris, dan telah berlaku pertempuran yang sengit di Medan Shamli pada ketika itu. Jadi peperangan pun berlaku. Bila peperangan berlaku, waktu tu Inggeris mereka telah melancarkan serangan kepada umat Islam, dan umat Islam juga telah balas serangan mereka. Jadi peperangan yang sengit berlaku, tetapi takdir Allah Ta'ala, peperangan berakhir dengan kemenangan berpihak di pihak Inggeris. Walau bagaimanapun, Inggeris telah menerima tamparan yang hebat kerana banyak tentera mereka yang terbunuh dan juga komander-komander perang mereka terbunuh di dalam peperangan tersebut. Jadi peperangan ini ialah merupakan satu titik tolak kepada
Inggeris mereka berdendam kepada umat Islam. Sebelum tu pun mereka memang banyak ganggu umat Islam. Tetapi bila peperangan ini berlaku, maka Inggeris pun mereka merasakan kedudukan mereka tercabar. Jadi mereka pun telah lancarkan serangan besar-besaran ke atas seluruh umat Islam di India, terutamanya di kawasan India Utara. Kerana setelah mereka kaji, mereka selidik, mereka dapati bahawa dalang pada mereka lah, dalang yang melancarkan serangan ke atas mereka itu ialah daripada para ulama, khususnya daripada kalangan anak-anak murid kepada Haji Imdadullah Muhajir Makki rahimahullah ta'ala. Maka apa Inggeris buat selepas itu? Inggeris telah buru umat Islam besar-besaran, terutamanya pelajar agama, para ulama, dan mereka telah bunuh umat Islam. Terutamanya orang-orang, para ulama. Para sejarawan India, mereka tulis dalam tempoh beberapa tahun, bahkan dalam tempoh yang tak sampai setahun, Inggeris telah bunuh 13,000 para ulama India. Maknanya mereka pergi ke kampung-kampung, mereka cari para ulama ataupun pelajar ilmu agama. Mereka telah bunuh 13,000 para ulama pada tahun 1857 selepas mereka diserang di Medan Shambli. Bila mereka bunuh para ulama, mereka telah bunuh para ulama. Bukan itu sahaja, para ulama yang dibunuh dengan begitu kejam. Sampaikan ada yang disebut mereka tangkap, mereka ikat, mereka ikat di dalam kulit babi. Kemudian lepas tu mereka bakar para ulama tu. Dan banyak lagi ribuan yang mana digantung. Mereka gantung ribuan para ulama. Dan kemudian ada yang mana diikat dan kemudian dibakar. Macam-macam mereka lakukan. Kemudian ada yang mana ditembak. Dan pelbagai perkara kezaliman yang mereka telah lakukan kepada para ulama pada ketika itu. Jadi selepas tahun 1857, yang peperangan yang berlaku di Shambli, belasan ribu para ulama telah dibunuh dalam tempoh yang tak sampai setahun. Bukan itu saja, bahkan sejarawan India telah menulis bahawa ulama yang dibunuh ini, mereka telah gantung jenazah para ulama daripada jalan Delhi sampai ke Peshawar. Kononnya supaya lepas ini jangan lagi ada di kalangan orang India, khususnya umat Islam, jangan ganggu mereka. Jadi selepas itu, oleh kerana ramai para ulama yang terbunuh, maka umat Islam khususnya, bahkan seluruh masyarakat India, mereka agak tidak berani untuk menentang Inggeris. Maka walau bagaimanapun, selepas daripada peristiwa tersebut, para ulama terus berfikir bagaimana untuk selamatkan akidah umat Islam dan juga selamatkan umat Islam di India. Kerana Inggeris, mereka menggunakan strategi yang hampir sama di satu dunia. Bila mereka jajah mana-mana negara, selain daripada mereka mereka merompak hasil bumi negara tersebut, itu sudah pasti. Selain dari itu, mereka juga akan rosakkan akidah orang situ. Yang ini berlaku di tanah Melayu, bahkan berlaku di satu dunia. Kita lihat sama ada Inggeris ke, Belanda ke, dan mana-mana kuasa besar pun mereka akan lakukan perkara yang sama. Perancis ke, Itali ke, mereka lakukan perkara yang sama. Tapi khusus di Inggeris, bila mereka nak rosakkan akidah umat Islam, bagaimana caranya? Mereka rosakkan melalui pengajian. Dibuat sekolah Inggeris. Mereka namakan sekolah tinggi Inggeris. Dibuat college Inggeris. Dan bahkan sejarawan Inggeris ini menulis bahawa apa yang kami nak usahakan ialah kami nak daripada masyarakat India ini lahir anak-anak orang India yang mereka nama orang Islam, pakaian pun macam orang India. Maksudnya daripada segi rupanya orang India, tetapi yang kami nak pemikiran mereka Inggeris, akidah mereka juga Inggeris, agama mereka juga Inggeris. Ini antara target mereka. Jadi walaupun para ulama tak berjaya melancarkan jihad dengan cara peperangan, tetapi para ulama terus berusaha untuk melakukan jihad dari segi pengajian. Oleh kerana akidah dirosakkan melalui sistem pengajian yang diwujudkan oleh Inggeris, maka mereka juga, para ulama fikir macam mana diwujudkan satu pusat pengajian supaya menjaga akidah umat Islam pada ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bertitik tolak daripada inilah Haji Imdadullah Muhajir Makki, yang mana sebenarnya saya ringkaskan saja, selepas dari peristiwa ini,
beliau dan anak-anak murid beliau terpaksa menyorok. Dan akhirnya Haji Imdadullah rahimahullah pergi ke Mekah. Selamatkan diri pergi ke Mekah. Dan di Mekah inilah beliau berjumpa dengan pengasas Madrasah Saulatiyah, iaitu Maulana Rahmatullah Kiranwi. Kerana Maulana Rahmatullah juga menerima nasib yang sama. Beliau berada di India juga, di Kirana, ni kawasan lain. Maulana Rahmatullah Kiranwi ini daripada Kirana, pada tahun yang sama beliau juga melancarkan jihad terhadap India. Terhadap pihak Inggeris. Maka beliau juga diburu oleh Inggeris. Jadi akhirnya beliau pun terpaksa lari pergi ke Mekah. Haji Imdadullah pun lari ke Mekah. Kemudian, walaupun Haji Imdadullah rahimahullah ni beliau dah meninggalkan India pergi ke Mekah, tapi beliau terus berfikir bagaimana untuk wujudkan pusat pengajian Islam di India. Maka beliau pun tulis surat kepada anak murid beliau. Ada juga para ulama yang kata beliau telah bagi duit sikit. Sebenarnya tak banyak pun, beliau bagi duit. Mungkin dalam, kalau duit kita RM1 ke RM2 beliau bagi. Kan? Beliau tulis surat pada anak murid beliau yang juga waktu itu berada di India, iaitu Maulana Qasim Nanutwi rahimahullahu ta'ala dan juga Maulana Rashid Ahmad Gangguhi, meminta pada mereka supaya wujudkan satu pusat pengajian di India. Maka Maulana Qasim Nanutwi rahimahullahu ta'ala, apa beliau telah lakukan? Beliau telah panggil satu orang ustaz. Waktu itu Maulana Qasim Nanutwi berada di Mirat kerana satu urusan dan beliau tak dapat nak pergi ke Dioban. Tapi beliau telah panggil satu orang ustaz namanya Mullah Mahmud rahimahullahu ta'ala. Beliau juga alim, Mullah Mahmud. Beliau panggil Mullah Mahmud dan beliau minta kepada Mullah Mahmud supaya pergi ke Dioban. Dioban ni kampung kepada Mullah Mahmud. Beliau ni orang Dioban. Beliau kata, kamu boleh tak pergi ke Dioban? Nanti aku akan datang sendiri ke Dioban, tapi lambat sedikit, dan mulakan pusat pengajian di sana. Jadi Mullah Mahmud ini pun pergilah ke Dioban. Dan bila sampai di Dioban, ada teman-teman lain kepada Maulana Qasim Nanutwi, Haji Muhammad Abid, dan termasuk dia juga ialah Maulana Zulfiqar Diobandi rahimahullah, ayah pada Syekhul Hind, dan beberapa orang yang lain. Kesemua mereka sebenarnya ada 6 orang. Jadi mereka ini telah buat satu gerakan, kita kata melancarkan satu tabung derma untuk wujudkan madrasah ini. Maka madrasah pun dimulakan. Madrasah pun dimulakan di kampung Dioban, yang waktu tu Dioban tak ada apa-apa lagi pun. Bahkan waktu tu masih lagi ramai orang Hindu di Dioban. Waktu tu di kampung Dioban ni orang pun tak kenal apa nama dia. Dan Dioban ni berada dalam kawasan hujung ataupun di ceruk daerah Saharanpur. Saharanpur berada dalam negeri UP. Jadi waktu tu pengajian pun dimulakan di bawah sebatang pohon delima. Sekarang pohon delima tu tak ada dah dipotong sebab mereka buat masjid. Jadi dimulakan pengajian di bawah pohon delima tersebut di satu masjid yang kecil. Masjid itu dipanggil Chatta Masjid. Dipanggil Chatta Masjid. Jadi di bawah pohon tersebut telah bermulalah pengajian yang pertama di Dioban. Yang gurunya nama Mullah Mahmud, anak muridnya nama Mahmudul Hasan. Pengajian bermula dan kemudian diringkaskan cerita. Selepas itu tahun demi tahun makin ramai pelajar yang datang, sehingga akhirnya pelajar makin ramai dan kemudian pengajian ini tersebar ke seluruh benua India, yang mana pada waktu dulu benua India ini merangkumi India, Pakistan dan Bangladesh. Jadi pengajian yang pertama di Dioban ini bermula bila? Ialah bermula pada tahun 1866. Masih lebih kurang 9 tahun selepas daripada peperangan di Shamli itu. Tahun 1857. Jadi ini ringkasan sedikit bagaimana terbilanya pengajian di Darul Ulum Dioban. Zaman tu tak ada pemakai Darul Ulum Dioban, bahkan mungkin panggil madrasah aja, Madrasah Dioban. Tetapi kemudian dipanggil Darul Ulum Dioban. Darul Ulum maksudnya pusat pengajian yang besar di Dioban. Dioban tu sempena nama tempat. Jadi kemudian selepas daripada itulah, maknanya Allah Ta'ala telah terima tempat tersebut, kerana para ulama' telah menulis bahawa sebelum daripada itu pun ramai para ulama' yang bermimpi daripada tempat tersebut datangnya haruman daripada Nabi SAW. Ini mimpi ramai para ulama'. Bahkan ada para ulama' yang pernah lalu tempat tersebut. Contohnya Sayyid Ahmad Syahid rahimahullah ta'ala. Ketika beliau lalu di situ, beliau kata, di sini aku ada bau haruman
ilmu Nabi SAW. Sedangkan beliau lalu tu 100 tahun, 100 tahun lebih sebelum terbina Darul Ulum Deoban. Tapi para ulama dah bau. Maknanya Ahlullah mereka telah bau haruman ilmu Rasulullah timbul daripada Darul Ulum Deoban. Waktu tu masih lagi hutan. Tapi lepas tu telah terbina madrasah tersebut dan kemudian para ulama datang belajar. Lepas tu mereka pulang ke kampung mereka buat madrasah. Dan daripada madrasah Deoban ini telah tercetusnya puluhan ribu madrasah kemudiannya sampai ke hari ini daripada tahun 1866 ke seluruh dunia. Jadi pengajian yang ada ialah di seluruh dunia ialah seolah-olah kita kata sistem madrasah ialah kita panggil sistem Deobandi ialah seolah-olah kerana mereka ini semua ialah anak murid sama ada secara langsung atau tak langsung kepada Darul Ulum Deoban. Contoh, macam kalau kita pergi di seluruh India, kalau kita tanya ustaznya atau pengasas madrasah tersebut, lepasan mana? Dia kata lepasan Deoban. Pergi Bangladesh, madrasah besar-besar, tanya, pengasas madrasah ni orang mana? Orang Bangladesh, tapi belajar mana? Lepasan Deoban. Kadang-kadang kalau kita pergi imam-imam masjid, ustaz-ustaz, khatib-khatib, tanya dia, kamu lepasan mana? Dia kata kami lepasan Deoban. Atau kadang-kadang dia tak kata kami lepasan Deoban. Dia kata kami lepasan sekian madrasah. Katalah madrasah itu kat Hyderabad ke, kat mana ke, kat Madhya Pradesh ke. Tanya dari mana? Dia kata guru, sekarang saya punya ustaz, Deoban. Dan ini berterusan sampailah pergi ke satu dunia. Jadi para ulama Deoban ini yang belajar sama ada belajar di Deoban ataupun yang belajar daripada madrasah hasil keluaran Deoban, ada sebahagian mereka pergi berhijrah. Pergi ke mana? Pergi ke South Africa. Hari ini di South Africa banyak madrasah-madrasah yang mana merupakan daripada aliran Deoban, para ulama daripada Deoban. Pergi ke UK. Sekarang ni di UK begitu banyak madrasah, khususnya di Dewsbury dan juga di kawasan lain di Edinburgh dan beberapa tempat di UK. Di sana juga banyak madrasah daripada yang mana para ulamanya, pengasasnya ialah daripada India dan belajar di Deoban. Pergi ke mana lagi? Bahkan kalau kita pergi ke Kanada juga ada madrasah di Deoban. Dan tak keterlaluan di Malaysia. Di Malaysia dibuat madrasah tahun 1982, Madrasah Kubang Bujuk. Ustaz-ustaz daripada yang belajar India Pakistan, mereka pulang buat madrasah. Yang mana madrasah yang mereka belajar di India Pakistan ialah daripada anak-anak murid kepada anak-anak murid daripada Darul Ulum Deoban. Dan kemudian lepas tu terbina di Madrasah Sri Petaling di Malaysia dan juga madrasah yang lain. Guru-guru mereka ataupun guru kepada guru mereka ialah kalau kita tengok aliran pengajiannya sampai kepada Darul Ulum Deoban. Jadi ini semua ialah maknanya satu penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jasa para ulama Deoban yang begitu besar di dalam mengembangkan Islam, bukan sahaja untuk benua India, bahkan tak keterlaluan kita kata jasa itu telah sampai ke seluruh dunia. Dan satu lagi jasa yang besar daripada ulama Deoban ialah dengan perkembangan jemaah tabligh, yang mana pengasas jemaah tabligh iaitu Maulana Ilyas Kandalawi rahimahullahu taala, yang mana beliau lahir pada tahun 1885 dan beliau meninggal dunia pada tahun 1944. Beliau ialah belajar dengan Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan rahimahullahu taala. Dan Syekhul Hind inilah anak murid pertama bagi Darul Ulum Deoban. Jadi juga kemudian lepas tu jemaah tabligh tersebar ke satu dunia. Banyak orang yang berubah. Alhamdulillah dengan pergerakan jemaah tabligh. Walaupun kita tak adalah kata mereka itu berubah sempurna, tetapi perubahan yang banyak berlaku dalam hidup mereka juga sebenarnya ialah daripada jasa Darul Ulama Darul Ulum Deoban. Jadi tak keterlaluan kalau dikatakan ulama legasi Darul Ulum Deoban ni ialah satu legasi gergasi. Maksudnya kita kata satu pusat pengajian gergasi yang mana legasinya telah bertebaran di seluruh alam di dunia. Mereka menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah dan juga menjaga akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tujuan kita baca kitab ini, sebenarnya fokus kita ialah kita nak mengetahui apakah pegangan ulama Deoban. Ini juga rentetan daripada sebelum kita mulakan bacaan kitab ini, kita akan mulakan dia punya mukadimah dia malam ni kalau sempat kita satu tajuk. Ini juga rentetan satu masalah yang berlaku sekarang kerana
para ulama Deoban, pegangan mereka ialah bertepatan dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka dari segi mazhab Hanafi, dan aliran akidah ialah mengikut aliran Maturidiyah. Hanafi, Maturidi. Ini pegangan ulama Deoban. Tetapi ada daripada orang-orang yang mereka mengatakan mereka belajar Darul Ulum Deoban. Tak kisahlah mereka belajar ataupun tidak, sama ada secara langsung ataupun tidak. Tetapi mereka menisbahkan diri mereka pada Deobandi. Tetapi kemudian mereka mereka menzahirkan pegangan mereka yang bertentangan dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga bertentangan dengan pegangan ulama Deoban. Jadi ini sebenarnya merosakkan nama baik para ulama Deoban. Kita bukan nak membela nama ulama Deoban itu semata-mata, tapi sebenarnya kita nak membela pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga kita nak menerangkan bahawa pegangan ulama Deoban ialah bertepatan dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak lari daripada pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau kita tahu pegangan mereka, maka kalau ada orang kata bahawa saya Deobandi, saya ini madrasah saya lamalah apa pun Deobandi, saya ini aliran Deobandi, guru saya daripada Deoban, tapi pegangannya tak sama macam guru-gurunya, macam masyaikhnya, maka senang kesimpulannya kita dapat faham kalau tak bertepatan, mereka tak sewajarnya menisbahkan diri mereka pada Deobandi walaupun dia belajar di Deoban. Kerana dia tidak mengikuti aliran tersebut. Baik. Jadi kita akan mulakan pengajian bacaan kitab ini. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Muhaddith Al-Kabir Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri rahimahullahu taala. Beliau ini ialah seorang alim, bahkan juga faqih. Alim, faqih. Dalam mazhab Hanafi lah. Beliau faqih mazhab Hanafi. Beliau ini keturunan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau lahir pada tahun 1269 Hijrah. Ini kat sini pada tulis. Dan meninggal dunia tahun 1346. Maknanya tahun beliau meninggal dunia tahun 1925. Kalau ikut tahun masih ini 1925 beliau meninggal dunia. Beliau ini adalah guru kepada Maulana Zakaria Kandahlawi rahimahullahu taala. Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri ini, beliau ialah anak murid kepada Maulana Rashid Ahmad Gangohi rahimahullahu taala. Tadi pun saya dah sebut di antara penaung kepada Darul Ulum Deoban, pengasas Darul Ulum Deoban ialah Maulana Qasim Nanutwi. Dan penaung ni maksudnya kita antara orang yang mana penasihat dan juga penaung kepada Darul Ulum Deoban. Tetapi beliau tidak mengajar di Darul Ulum Deoban, ialah Maulana Rashid Ahmad Gangohi. Maulana Rashid Ahmad Gangohi, beliau tak mengajar di Deoban. Beliau mengajar di kampung beliau di Ganggoh. Beliau mengajar kutub sitah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidhi dan Ibnu Majah berseorangan di kampung beliau di Ganggoh. Dan di antara anak murid beliau ialah Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri ini, bahkan anak murid utama kepada beliau. Dan di antara anak murid beliau juga ialah Maulana Yahya, ayah kepada Maulana Zakaria. Anak murid yang saya masukkan ni anak murid kepada Maulana Rashid Ahmad Gangohi. Baik. Sekarang kita nak cerita mengenai Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri. Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri rahimahullahu taala, beliau ini alim yang hebat dalam bidang hadis dan juga faqih. Beliau ada karang kitab yang begitu hebat, syarah kepada Sunan Abu Daud, namanya Badlul Majhud, dan fi halli Sunan Abi Daud. Tak salah saya dalam 15 jilid atau 16 jilid, cetakan yang barulah, 15 atau 16 jilid, dan dicetak oleh kerajaan Emirat. Beliau punya kitab hadis. Dan juga kitab beliau ini juga ditahqiq oleh Dr. Taqiyuddin Nadwi. Ini seorang alim yang begitu hebat. Dan Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri rahimahullah karang kitab beliau ini dalam bahasa Arab. Dan antara yang membantu beliau karang kitab ini ialah Maulana Zakaria rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita akan mulakan bacaan kitab ini. Jadi yang karang kitab ini ialah juga alim, kita juga katakan bahawa dia ialah alim aliran Deoban, kerana beliau berguru dengan Maulana Rashid Ahmad Gangohi rahimahullahu taala. Baik. Sekarang kita baca dulu mukaddimah dulu. Dalam ni saya akan terangkan apakah dalam mukaddimah kita akan faham apakah perbincangan kitab ini. Baik. At-taqdimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
المنفرد بالإيجاد والإعدام المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص وعن كل صفة يكون بها في حقه إقلال نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومولانا محمد إمام المتقين وسيد المرسلين وحامل لواء الحمد يوم الدين أرسله الله بالحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ini mukaddimah, saya rasa tak perlu diterjemahkan. Yang ini mukaddimah, maknanya pengarang kitab ini bukan, maksudnya orang yang tahqiq dan buat ta'liq makna nota kaki. Orang yang buat tahqiq dan juga menulis nota kaki, iaitu Syekh Muhammad bin Adam Kautsari ini. Mukaddimah ini ditulis oleh beliau, bukan ditulis oleh pengarang kitab ini. Jadi mukaddimah ni bagus kita baca supaya kita faham apakah perbincangan kitab ini. Baik. Jadi dalam mukaddimah tu permulaannya beliau puji Allah dan juga beliau berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda dan kepada sesiapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Dan amma ba'du. Kita masuk amma ba'du. Adapun selepas itu. Amma ba'du ni terjemah dia adapun selepas itu. Adapun selepas itu maknanya selepas puji Allah dan selepas selawat dan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda. Jadi adapun selepas itu lafaz amma ba'du ni biasa didatangkan untuk berpindah daripada satu perbincangan kepada perbincangan yang lain. Baik. Fa inna rusukhal aqidatil islamiyah fi qalbil mu'min huwa sa'adatul 'uzma fi dunya wal akhirah. Sesungguhnya teguhnya atau keteguhan akidah Islam di dalam hati orang beriman ialah merupakan kebahagiaan yang paling besar di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya keteguhan akidah Islam di dalam hati orang beriman ialah merupakan kebahagiaan yang paling besar di dunia dan akhirat. Li'annaha mabniyatun ala tauhidil khaliq wal imani bihi, dan kerana akidah Islam itu mabniyah terbina di atas mentauhidkan al-khaliq, iaitu Allah yang mencipta, dan dia terbina di atas al-imani bihi, di atas keimanan kepada al-khaliq, kepada pencipta, iaitu Allah Ta'ala. Dan juga wa bi rusulihi alladhina ja'u munqidina lil bashari min ahwa'ihim wa dalalatihim. Dan juga kerana akidah itu terbina di atas apa? Di atas birusuli. Birusuli maksudnya al-iman birusuli. Terbina di atas keimanan kepada Rasul-Rasul Allah Ta'ala yang mereka itu datang munqidina lil bashar untuk menyelamatkan manusia min ahwa'ihim daripada hawa nafsu mereka dan daripada kesesatan mereka. Jadi makna akidah ini, kenapa kita kata dia ialah akidah Islam, kenapa dia merupakan kebahagiaan yang utama di dunia dan akhirat? Kerana akidah ini dia akan mengajar kepada mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah dan juga beriman kepada para rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung. Hadza wa inna min ajalli fawaid ilmi tauhid nafyahu asy-syukuka wasyubaha wa ma dhahaba ilaihi ulama'ut tabi'ati wal falasifah. Hadza maknanya berdasarkan penjelasan ini dan sesungguhnya antara faedah ilmu tauhid yang paling besar, ialah nafyahu syukuka, ilmu tauhid menafikan ke syukuk. Syukuk maksudnya syak-syak, wa syubaha dan kekeliruan. Dan juga dia menafikan ma dhahaba ilaihi, mana apa yang dipegang oleh ulama tabi'ah. Kita kata ulama tabi'ah dan falasifah ni. Ulama tabi'ah ni maknanya orang yang berpegang kepada semua benda tercipta secara semula jadi. Ni dipanggil maknanya ahli apa, kita kata macam orang yang berpegang free thinker pun boleh. Maknanya orang-orang yang berpegang kepada alam ini terjadi secara semula jadi. Maknanya macam saintis. Ni sebahagian saintis lah, bukan saintis
yang mana yang beriman, tapi saintis yang tidak beriman. Jadi tauhid ini dia akan menafikan syak-syak dan kekeliruan dan menafikan pegangan yang dipegang oleh ahli-ahli sains yang mana berpegang kepada bahawa alam ini terjadi semula jadi, dan juga ahli falsafah, falasifah. Ini falsafah yang dimaksudkan di sini falsafah Yunani. Antara perkara yang penting kalau kita baca kitab akidah, bila disebut bahawa akidah menafikan pegangan ahli falsafah, perlu dibezakan di antara ahli falsafah dengan ulama mutakallimin. Ulama akidah juga dipanggil mutakallimin. Jadi ahli falsafah ialah ahli falsafah Yunan yang mereka ini kebanyakan mereka tidak beriman pun, dan mereka ialah berpegang kepada akidah. Mereka ini tidak berpegang kepada akidah Islam. Dan ahli falsafah ini ialah kebanyakan mereka juga pegangan mereka alam terjadi secara semula jadi, dan bahkan kebanyakan mereka ialah terjerumus dalam syirik. Jadi tidak ada kaitan di antara ahli falsafah dan di antara mutakallimin. Mutakallimin ialah ulama akidah yang menjelaskan pegangan tauhid dengan jalan ilmu kalam, dengan cara ilmu kalam. Jadi mutakallimin dan falasifah perlu dibezakan. Baik. Wa bidzalika yu'ti an-nafsa rahatan wa itminanan fil hayah. Dan dengan cara itu jadi dia memberikan, mana ilmu tauhid tu yu'ti, mana yu'ti ilmu tauhid. Dan dengan cara itu, ilmu tauhid itu memberikan kepada jiwa kerehatan dan ketenangan di dalam kehidupan. Waladaina kathirun minal adillati wal barahin ala ma jaa bihi al-islamu min sihhatil aqidah biwahdaniyatillahi ta'ala fi dhatihi wa sifatihi wa af'ali ila ghairi dhalik. Dan pada kita, waladaina tu ada pada kita, kathirun minal adillah, ada banyak dalil-dalil wal barahin, dan juga bukti-bukti yang nyata terhadap apa yang dibawa oleh Islam. Apa dia? Min sihatil aqidah, iaitu akidah yang betul biwahdaniyatillah, mengenai keesaan Allah Ta'ala pada zatnya, pada sifatnya dan pada af'alnya, ila ghairi dhalika, dan juga perkara-perkara yang lain. Makna bila satu orang berpegang kepada ilmu tauhid, dia belajar ilmu tauhid, maka dia akan menemui begitu banyak dalil dan burhan. Burhan maksudnya satu bukti yang kuat, yang nyata terhadap kebenaran akidah. Terus. Okey. Waqtalafatil ummatu ba'da wafati nabiyha wa tasha'abat madhahibuha wa hajamatil firaqu ad-dallatu wal mubtadi'atu 'ala al-aqaidis saniyati allati tawarathaha ahlus sunnati wal jamaah ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Tetapi dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa akidah yang benar. Jadi pengarang pentahqiq kitab ini tulis, dan umat telah berselisih pendapat selepas kewafatan nabinya. Umat telah berselisih pendapat atau telah menyimpang selepas kewafatan nabinya. Wa tasha'abat madhahibuha, dan telah bercabang-cabang pegangan mereka. Pegangan umat jadi macam-macam pegangan. Wa hajamatil firaqud dhallah, jadi firqah-firqah yang sesat. Firaq tu jamak pada firqah. Firqah-firqah yang sesat dan firqah-firqah mubtadi'ah, mereka telah menyerang. Hajamat makna menyerang. Firqah-firqah yang sesat dan mubtadi'ah, firqah-firqah bid'ah, mereka telah menyerang ke atas akidah yang saniyah, akidah yang jelas, yang telah diwarisi oleh ahlu sunnah wal jamaah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Makna selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tinggalkan akidah yang besar, yang benar, diwarisi oleh para ulama. Ulama terangkan. Tapi bila fahaman jadi pelbagai fahaman dan berlakunya perpecahan di dalam fahaman, maka ahlul bid'ah, ahlul dalalah ni, mereka telah serang akidah umat Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sambung. Faqama al-Imam Abdul Hasan al-Asy'ari al-mutawaffa sanata 320 min al-hijrah, wal Imam Abul Mansur al-Maturidi al-mutawaffa sanata 333 hijriyah, rahimahumullah ta'ala liddifa' an aqaidi ahli sunnah wal jamaah. Maka telah bangkitlah Al-Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, yang beliau wafat pada tahun 320 Hijrah, dan Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi, yang beliau wafat pada tahun 333 Hijrah, rahimahumullah. Mereka telah bangkit, apa dia? Liddifa' an aqaidi ahli sunnah wal jamaah, untuk membela
mereka telah bangkit untuk membela akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa'tamada nususal kitab was sunnah wa fahmas salafi lahuma. Dan mereka telah bergantung atau mereka telah beriktimad kepada nas-nas Al-Quran. Alkitab sini maksudnya Al-Quran. Mereka telah beriktimad pada nas-nas Al-Quran dan hadis dan kefahaman para ulama salaf terhadap lahuma maksudnya kitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis. Maksudnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahumullah ta'ala, dan ini satu perkara yang sangat penting untuk kita ketahui. Kadang-kadang orang kata pada kita bahawa kamu nak ikut Nabi ke nak ikut Abul Hasan Asy'ari? Kamu nak ikut Nabi ke nak ikut Abu Mansur Al-Maturidi? Ini kalau dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah mazhab pula, ialah kamu nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Jadi kita pun kata, ya tak ya juga. Sepatutnya saya kena ikut Nabi. Saya kena ikut Nabi. Saya tak boleh ikut Imam Syafi'i. Sebab Nabi lagi mulia daripada Imam Syafi'i. Sepatutnya saya kena ikut Nabi. Saya tak boleh ikut Abul Hasan Asy'ari, Al-Imam Abul Hasan Asy'ari. Sebab Nabi lah pasti lagi mulia daripada Imam Abul Hasan Asy'ari. Ini sebenarnya soalan ini kadang ialah untuk mengelirukan. Sebenarnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kita bincang dalam masalah akidah, dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mereka ini hanya menjelaskan saja akidah. Kemudian para ulama yang datang lepas mereka, mereka hanya mengikuti aliran penjelasan akidah. Akidah itu daripada siapa? Dari Nabi. Akidah itu daripada Nabi dan para sahabat. Cara penjelasan dia ialah cara penjelasan Abul Hasan Asy'ari. Kerana cara penjelasan tu begitu mantap dan tak boleh nak ditujah oleh ahlul bid'ah ataupun orang-orang yang batil. Jadi yang kita ikut Abul Hasan Asy'ari, kita kata aliran akidah kita Abul Hasan Asy'ari, bukan akidah kita bersalah dengan Nabi, bukan. Akidah kita itu ialah akidah daripada Nabi dan para sahabat. Cara penjelasannya saja daripada Al-Imam Abul Hasan Asy'ari ataupun cara penjelasannya daripada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi sebenarnya satu orang ikut Abul Hasan Asy'ari dalam akidahnya ialah akidah itu daripada Nabi SAW. Kenapa? Kerana segala dalil akidah yang diterangkan ialah tidak lari daripada Al-Quran dan hadis. Semua ambil daripada Quran dan hadis. Tu yang kat sini dikatakan tu. Wa'tamada nususal kitab was sunnah. Mereka berdua mengambil nas kitab dan sunnah dan kefahaman para ulama salaf sebelum mereka, iaitu daripada para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, kepada Al-Quran dan hadis di dalam masalah akidah. Thumma dafa'a an dhalika. Tapi apa mereka buat lepas tu? Sumber mereka Quran hadis. Ini tak lari. Mana mereka tak ada pandai-pandai pun untuk nak jelaskan akidah, pergi ambil ulama falsafah. Tak pernah pun lagi ada orang kata bahawa Abu Hasan Asy'ari atau Asy'ariyah ni, Asy'ariyah, penjelasan akidah mereka ambil dari falsafah ulama ahli falsafah. Falsafah mana? Falsafah Yunani. Ini perkara yang sangat pelik. Tak pernah lagi pun orang yang Imam Abul Hasan Asy'ari terangkan akidah ambil dari falsafah ulama Yunani. Ulama Yunani, mereka sebahagian mereka kenal Allah pun tidak. Bila masa mereka terangkan akidah. Jadi yang mereka ambil Al-Quran dan hadis. Okay. Thumma dafa'a an dhalika. Kemudian mereka berdua, thumma dafa'a an dhalika bihujajin aqliyah. Kemudian mereka berdua telah membela perkara itu. Maknanya mereka telah membela dhalika di sini maksudnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka berdua, iaitu Al-Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi, mereka berdua telah membela akidah ahli sunnah wal jamaah dengan apa? Bihujajin aqliyah. Dengan hujah-hujah aqliyah. Ini yang kita katakan bahawa segala dalil akidah daripada Al-Quran dan hadis. Tapi gaya penghujahannya, itu yang dipanggil ilmu kalam. Gaya penghujahannya ialah mengikut ulama kalam. Maksudnya mengikut kaedah ilmu kalam. Jadi digunakan kaedah ilmu kalam ialah kerana pada zaman dahulu di antara orang yang awal, golongan yang awal merosakkan akidah ialah ulama Mu'tazilah. Mu'tazilah ni mereka rosakkan akidah. Maka bila mereka merosakkan akidah menggunakan kaedah ahli falsafah ataupun dengan jalan kalam, ilmu kalam, maka kerana itu datang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menggunakan cara
metod yang sama digunakan oleh Mu'tazilah untuk menolak fahaman mereka. Sebab kadang-kadang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kadang-kadang bila ada salah satu fitnah yang datang, kadang-kadang kita nak jawab fitnah tu juga dengan cara yang sama. Bukan bermakna kita setuju, semestinya kita betul-betul setuju dengan cara tu. Tetapi kita menggunakan satu cara yang sama supaya ia lebih mudah diterima oleh orang yang bertentangan dengan kita. Sebagai contohlah, kadang-kadang satu fitnah timbul melalui penulisan. Maka tak memadai kalau penulis untuk nak jawab kekeliruan mereka dengan hanya kita cakap je. Sebab cakap tu akan hilang. Maka nak tak nak juga kena buat penulisan. Sebagai contoh, zaman sekarang banyak para ulama mengatakan bahawa fitnah timbul melalui internet. Kan, melalui video-video. Maka ada ramai para ulama berpendapat bahawa nak jawab mereka juga kena buat video. Untuk nak jawab mereka punya kekeliruan. Maka begitu juga oleh kerana fitnah timbul, ulama Mu'tazilah mereka banyak menggunakan hujah-hujah aqliyah untuk nak mengelirukan umat Islam. Maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga bangun menggunakan hujah aqliyah untuk nak jawab kekeliruan mereka. Okay, sambung. Wa rafadha kullama yukhaliful kitab was sunnah, dan mereka telah menolak, mereka berdua telah menolak, rafadha mereka berdua telah menolak segala apa, makna segala pegangan yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Thumma jaa ba'dahuma ulama'un kibarun fit tafsir wal hadis wal fiqh fasaru ala manhajihima. Kemudian datanglah selepas mereka berdua maksudnya mereka berdua iaitu ulama selepas Abul Hasan Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Maturidi. Datang siapa? Datangnya para ulama yang besar di dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis dan dalam bidang fiqh. Fasaru ala manhajima, maka para ulama itu mereka juga berjalan di atas manhaj mereka berdua. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pegangan Al-Imam Abul Hasan Asy'ari ataupun dipanggil Asy'ariyah kemudiannya, dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang dipanggil Maturidiyah, ialah pegangan mereka ini menjadi pegangan begitu ramai para ulama daripada kalangan ulama tafsir, hadis, fiqh dan sebagainya. Kalau kita nak sebut nama begitu banyak. Para ulama tafsir macam Imam Fakhrul Razi, Asy'ari. Imam hadis, contohnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Imam fiqh, Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ni semua para ulama ni Asy'ari. Mereka ialah Asy'ariyah. Mereka berpegang pada pegangan Asy'ariyah. Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala juga Asy'ariyah. Asy'ari. Jadi para ulama ini yang datang ini, mereka semua berpegang dengan pegangan tersebut. Yang mana mereka mahir dalam tafsir, hadis dan juga fiqh. Sambung. Wa raddu biquwwatin wa wuduhin ala talamidil falsafatil yunaniyah wa ghairihim. Dan mereka telah menolak, mereka telah raddu, mereka telah menolak biquwwatin dengan begitu kuat, wa wuduhin dan jelas. Tolak apa? Tolak, mereka telah menolak pandangan talamid, kita kata pelajar-pelajar falsafah Yunani dan selain mereka. Maksudnya bila para ulama yang besar-besar ini datang dalam bidang tafsir, hadis dan fiqh, mereka telah menggunakan metod yang sama di atas jalan Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan mereka tolak pegangan ahli falsafah Yunani dan selain daripada mereka. Sambung. Wala yazalu sawadul muslimin min ahli sunnah wal jamaah wal jahabidah min ulama'im minal muhaddithin wal mufassirin wal fuqaha wal usuliyin wal mutakallimin ala madal quruni muntasibina ila madhabil asy'ariyah wal maturidiyah. Dan berterusanlah, la yazal termasuk berterusanlah. Dan berterusanlah sawadul muslimin. Sawadul muslimin maksudnya sini majoriti ulama Islam, majoriti orang Islam. Dan berterusanlah majoriti orang Islam daripada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga wal jahabidah. Jahabidah ni orang kata kalau terjemah bahasa ni dia otai-otai, taiko-taiko jahabidah. Dan berterusanlah jahabidah ni ataf kepada sawadul muslimin. Dan berterusanlah, apa nak terjemah? Takkan terjemah otai-otai kot, taiko-taiko. Kita kata tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh besar. Dan berterusanlah tokoh-tokoh besar daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama ada daripada kalangan muhaddithin, mufassirin, fuqaha, usuliyin, mutakallimin maksudnya ulama akidah, ala madal qurun,
dalam ala madal qurun, dalam tempoh kurun yang lama. Dalam tempoh kurun yang lama, maknanya beratusan tahun. Berterusan apa? Mereka semua itu berterusan muntasibina, mereka berintisab. Intisab ni maksudnya mereka menyandarkan diri. Mereka berintisab, mereka bernisbahkan kepada madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi maksudnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah sejak dari zaman dulu sampailah sekarang, yang daripada kalangan mereka itu muhaddithin, mufassirin, fuqaha, usuliyin, mutakallimin, dalam beratus tahun, bahkan dah lebih 1000 tahun, mereka semua ialah intisab mereka kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sama ada Asy'ariyah atau Maturidiyah. Okey, fal Malikiyah, maka ulama Malikiyah, wa Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, wa katsirun minal Hanabilah kabnil Jauzi Asy'ariyah wal Hanafiyatu Maturidiyah. Maka ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan ramai para ulama Hanabilah, seperti contohnya Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ini ialah Abdul Rahman bin Jauzi rahimahullahu taala. Beliau ialah, mereka ini semua ialah Asy'ariyah wal Hanafiyah, dan sementara ulama Hanafiyah pula ialah Maturidiyah. Maksudnya ini pegangan akidah. Dia kita kata tak keterlaluan kalau dia ada ulama 4 mazhab. Secara umum 3 mazhab yang utama ialah mereka Asy'ariyah. Dan satu lagi mazhab Hanafiyah ialah Maturidiyah. Jadi macam ulama India dan Pakistan ialah mereka ini bermazhab Hanafi, memang mereka ini Maturidiyah, dan kitab pengajian mereka juga ialah pengajian kitab yang berasaskan akidah Maturidiyah. Baik. Ibnu Jauzi ni jangan terkeliru dengan Ibnu Qayyim Jauziyah. Ibnu Qayyim Jauziyah anak murid Al-Imam Ibnu Taimiyah. Jadi dua-dua tu ialah, kalau kita tengok dua-dua tu ialah Hambali dari segi mazhab lah, Hambali. Tetapi Ibnu Qayyim Jauziyah ni ialah penerus legasi Ibnu Taimiyah. Bahkan orang yang paling banyak mengembangkan pandangan Ibnu Taimiyah, yang kemudian diambil oleh yang kemudiannya diambil pegangan mereka ini oleh Wahabiyah, golongan Wahabiyah. Jadi Ibnul Jauzi, Abdul Rahman bin Jauzi, pengarang kitab Mawdu'at, dan beliau ada karang menolak fahaman tarsim, namanya kitab Daf'u Syubhati Tashbih. Itu Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, Abdul Rahman bin Jauzi rahimahullahu taala. Dan beliau ini antara ulama yang mengarang banyak kitab. Ibnu Jauzi ni antara ulama yang karang banyak kitab. Lebih 600 kitab beliau karang. Kitab yang pelik-pelik beliau karang. Ada kitab beliau karang nama Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin. Cerita mengenai perkhabaran orang bodoh je. Cerita kitab tu. Beliau ada karang kitab lain lagi nama Akhbarul Adhkiya. Cerita mengenai orang cerdik je. Itu Ibnu Jauzi. Karang banyak kitab. Dan beliau juga ulama besar dalam hadis lah. Walaupun beliau ada sikit tasyaddud dalam hadis, tapi tak ada masalah. Tapi dari segi akidahnya beliau Asy'ari. Okey, baik, sambung. Wala Asy'ariyah wal Maturidiyah i'tamadu fi aqidatihim 'alal kitab was sunnah. Panjang ni. Tak bagi kita baca laju sikit. Okey. Wala Asy'ariyah wal Maturidiyah i'tamadu fi aqidatihim 'alal kitab was sunnah. Dan Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka bergantung pada akidah mereka. I'tamadu makna i'timad. Mereka i'timad pada akidah mereka kepada Al-Quran dan hadis. Wa fahimu ma fihima bima taqtadi qawaidul aqli salim. Dan mereka memahami apa yang dalam Al-Quran dan hadis dengan apa yang dituntut oleh kaedah akal yang sejahtera. Mereka memahami kandungan Al-Quran dan hadis mengikut kaedah akal yang sejahtera, atau kita kata kaedah ilmu kalam lah, kaedah mutakallimin, maknanya mengikut kaedah mantik. Mereka faham mereka faham akidah daripada Al-Quran dan hadis. Sambung. Wa qalu asy-syari'atu kasyamsi wal aqlu kal aini wa la yatimmul ibsaru illa bihima. Dan mereka berkata bahawa syariat itu seperti matahari, wal aqlu kal aini, dan akal itu seperti mata. Tengok, ini perumpamaan yang begitu cantik. Syariat maksudnya syariat daripada Al-Quran dan hadis. Bila kita kata syariat, agama lah, agama Islam atau syariat Islam. Syariat Islam itu, iaitu syariat yang datang dari Al-Quran dan hadis, ialah seperti mana matahari. Wal aqlu kal ain, dan akal seperti mana perumpamaan dia macam mata. Wala yatimmul ibsar illa bihima, dan tidak dapat melihat
melainkan dengan adanya kedua-dua itu. Melainkan dengan kedua-dua itu. Maknanya satu orang nak melihat, dia kena ada dua-dua. Mesti kena ada cahaya matahari, dan juga mesti kena ada mata. Baru boleh dia melihat. Kalau cahaya tak ada, macam mana nak lihat? Walaupun mata ada. Kalau cahaya ada, tapi mata tak ada, pun tak boleh nak melihat. Jadi seseorang akan dapat sempurna melihat bila ada cahaya dan juga dia ada mata. Maka dia boleh melihat. Fakama la tughni syamsu 'anil 'aini walal 'ainu 'anis syamsi kadzalika la yu'raful haqqu bil aqli duna syar'i wala binususi syar'i duna al aqli. Fa inna Allah khataba bi kitabihil uqala. Ni maknanya diterangkan lagi. Apa kata mereka kata? Jadi seperti mana matahari tidak dapat la tughni ni, maksud matahari tak dapat terkaya. Maksudnya matahari ni tak dapat lari, seperti mana matahari tidak terlepas la tughni, maksudnya kita kata maknanya seperti mana matahari tidak dapat terlepas daripada matahari ni memerlukan kepada mata lah maksudnya. Bukan kita tak berhajat tak boleh. Maksud nak beritahu seperti mana matahari ini dia mesti berhajat kepada mata. Walal ainu anis syamsi, dan begitu juga seperti mana mata juga dia berhajat kepada matahari. Kan, berhajat kepada matahari. Kadzalika, mana seperti mana matahari nak dilihat perlu pada mata, dan juga seperti mana, dan begitu juga mata nak melihat perlu pada matahari. Okey. Kadzalika la yu'raful haqqu bil aqli duna syara'. Begitu juga tidak dapat diketahui perkara hak melalui akal tanpa adanya syariat. Maksudnya perkara hak kalau kita nak tahu melalui akal, kita tak akan dapat tahu tanpa adanya syariat. Maknanya hak semata-mata kita dapat tahu perkara hak tu dengan kita nak tahu dengan akal kita, nak tahu perkara hak itu juga memerlukan kepada syariat. Okey, begitu juga wala binususi syara' dunal akal, dan begitu juga tak akan dapat diketahui perkara hak dengan hanya semata-mata nas syara' tanpa adanya akal. Maksud nak bagi tahu sekarang ni dia ada dua perkara. Satu syara', satu lagi ialah akal. Untuk nak faham agama, syarak mesti kena ada akal. Dan nak faham untuk nak faham syarak mesti kena ada akal. Dan juga syarak itu juga akan dapat difahami melalui ada akal. Jadi maknanya saling memerlukan antara satu sama lain. Maknanya satu syariat, satu akal. Nak faham syariat kena ada akal. Dan juga akal juga akan dapat difaham. Akal juga akan dah jadi betul, ialah akan jadi terpimpin bila adanya syariat. Jadi saling memerlukan antara satu sama lain. Fa inna Allah khataba bi kitabil uqala, kerana sesungguhnya Allah Taala bercakap-cakap, bukan cakap-cakap lah kita. Allah Taala berbicara. Khataba ni mana Allah Taala berbicara dengan kitabnya kepada orang yang berakal. Mana Al-Quran ini ialah untuk orang-orang yang berakal. Allah Taala berbicara melalui kitabnya kan untuk orang-orang yang berakal. Mana Allah sampai kepada kita perintah untuk orang berakal. Maksud nak bagi tahu syariat perlu berakal, akal perlu bersyariat. Tu kesimpulan dia. Okey, sambung. Ini kenapa kadang-kadang ada orang kata bahawa kita nak faham agama ni tak boleh faham ikut akal. Jadi Asy'ariyah Maturidiyah ni mereka menggunakan hujah akal nak faham agama. Ini salah. Ini nama dia orang bodoh. Sebab kenapa? Kita nak faham agama mesti perlu berakal. Tapi akal juga dipimpin dengan syariat. Jadi saling memerlukan satu sama lain. Jadi kerana itulah bila nak terangkan agama, akidah dengan gunakan hujah akal. Sebab hujah akal tu orang akan dapat faham. Okey. Tapi kalau kata tak perlu, tak payahlah. Kalau orang tu memang tu boleh percaya, tak payah gunakan hujah akal. Jadi hujah ni bukan setiap masa diperlukan. Kalau orang tu dia memang beriman, Allah Ta'ala maha kuasa, makhluk tak ada kuasa. Allah Ta'ala melakukan segala-galanya. Dia memang tahu segalanya Allah Ta'ala buat. Walaupun dia tak belajar hujah akal. Dia dah kena beriman. Tapi kalau ada orang yang mungkin menimbulkan kekeliruan, maka perlu diterangkan dengan hujah akal. Kan? Contoh dia tanya, betul ke Allah Ta'ala cipta? Apa dalil dia?
Waktu tu kena bawa hujah akal. Sambung. Wa masya ala hadzal manhaji ulama wa ahlus sunnah wal jamaah min ahli Hind al-muntasibuna ila jami'ati Darul Ulum Deoband al-Islamiyah. Dan juga telah mengikuti, masya makna berjalan, dan telah berjalan di atas manhaj ini. Manhaj ini maksudnya manhaj ulama ahlus sunnah wal jamaah. Manhaj apa tadi? Manhaj Asy'ariyah Maturidiyah tadi. Dan telah berjalan di atas manhaj ini ulama ahlus sunnah wal jamaah daripada kalangan ulama India, ahlul Hind, daripada penduduk India. Al-muntasibun, yang mana mereka itu berintisab, yang mereka itu mempunyai hubungan dengan Jami'ah Darul Ulum Deoband Al-Islamiyah. Maksudnya ulama Darul Ulum Deoband juga mereka mengikuti pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Sambung. Wa aqaidu hadhil jamaah hiya aqaidu ammati ahli sunnah wal jamaati tamaman. Dan akidah jemaah ini maksudnya jamaah ulama Deoband. Dan akidah jemaah ini, maksudnya golongan ulama Deoband ini, ialah akidah kebanyakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tamaman, makna betul-betul sama, serupa. Akidah mereka betul-betul serupa macam akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faqudwatum fid din as-sahabah wat tabi'un wal ladzina tabauhum bi ihsan. Maka kuduah maksudnya ikutan mereka dalam agama ialah sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti sahabat dan tabi'in pada kebaikan mereka lakukan. Wa umdatum fi dhalika ma'allafaul ulama ar-rasikhun fil ilm min kutubil ulumil islamiyah at-tafsir wal hadith wal fiqh. Okay, dan umdah ni maksudnya pegangan mereka, ataupun kita kata mereka punya ialah rujukan mereka. Pegangan mereka dalam masalah itu, dalam masalah akidah, pegangan para ulama Deoband ni dalam masalah akidah ialah ma'allafau, iaitu apa yang dikarang, ataupun kitab lah, kita terjemah kitab, iaitu kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang mahir di dalam ilmu, iaitu kitab ilmu Islam, iaitu dalam tafsir, hadis dan fiqh. Wastinaduhum fil aqaid ila kutubi a'immati ahli sunnah fi hadha sya'ni. Dan juga sandaran mereka dalam akidah ialah kepada kitab-kitab imam-imam ahli sunnah dalam urusan ini. Sya'an maksud dalam masalah akidah. Mana ulama Deoband juga, mereka juga berpegang kepada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama ahli sunnah wal jamaah dalam akidah. Mithlu kitabil fiqhil akbar ma'asyuruhil ma'rufah. Seperti mana kitab al-fiqhul akbar bersama dengan syarahnya yang terkenal. Maksudnya para ulama Deoband mereka berpegang kepada Maturidiyah, Asy'ariyah berpegang kepada Maturidiyah. Apa dalilnya? Satu, kerana mereka juga menjadikan pengajian kitab yang mereka mengaji dalam masalah akidah ialah bukan kitab Ibn Taymiyah. Ulama Deoband yang asal, mereka tak mengaji kitab akidah Ibn Taymiyah atau kitab akidah Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab kata Kitabut Tauhid. Para ulama Deoband tak ada pun pengajian mereka Kitabut Tauhid, iaitu ni. Dan mereka tak ada pun mengaji akidah Ibn Taymiyah. Ambil kitab-kitab aliran Ibn Taymiyah untuk mereka jadikan sebagai pengajian. Bahkan dalam akidah, mereka ambil kitab-kitab yang dipegang oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma aliran ni Maturidiyah lah, sebab mereka ialah Hanafi di negara mereka. Jadi contohnya macam kitab Fiqhul Akbar. Kitab Fiqhul Akbar. Dengan Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dengan syarahnya yang ma'ruf. Biasanya mereka di sana Al-Mansub ilal Imam A'zam Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Yang mana kitab Fiqhul Akbar ini dia disandarkan, dinisbahkan kepada Imam A'zam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Biasa di sana mereka mengaji kitab Fiqhul Akbar, syarahnya daripada Mulla Ali Qari rahimahullahu ta'ala. Mulla Ali Qari rahimahullahu ta'ala ni Hanafi dan Maturidi. Jadi beliau syarahkan Fiqhul Akbar. Dan ulama di sana mereka mengaji kitab Fiqhul Akbar. Apa lagi? Wa kutubil Imam Waliullah Dehlawi. Dan mereka juga mengaji kitab-kitab Imam Waliullah Dehlawi. Imam Waliullah Dehlawi ni antara kitab beliau karang banyak kitab. Tetapi antara kitab yang mana ulama Deoband mengaji kalau dalam akidah ialah beliau karang kitab nama Al-Aqidatul Hasanah. Jadi Al-Aqidatul Hasanah ini ialah kitab akidah yang ringkas. Dia sebenarnya macam satu risalah dia, akidah pendek je dalam bahasa Arab, tapi akidah yang mana mengikuti aliran kalau penerangan dia lebih cenderung kepada Asy'ariyah. Kan Al-Aqidatul Hasanah.
Ini kitab Waliullah Dehlawi. Dan bahkan Syah Waliullah Dehlawi karang juga kitab yang kitab Hujjatullahil Balighah. Dan dalam mukaddimah tu beliau terangkan bahawa ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpegang kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam mukaddimah beliau disebutkan. Kan dalam kitab tersebut beliau disebutkan berkenaan dengan pegangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, lagi wa kutubun Nasafi wa Taftazani wa Ibn al-Humam radhiyallahu anhum. Dan kitab-kitab Imam Nasafi dan Taftazani dan Ibn al-Humam radhiyallahu anhum. Okey, Nasafi ni ialah beliau ada buat kitab akidah. Di antara kitab akidah Maturidiyah, akidah Nasafiyah. Akidah Nasafiyah, orang panggil Aqaid Nasafiyah. Aqaid Nasafiyah dikarang oleh Al-Imam An-Nasafi. Umar ke apa nama? Umar An-Nasafi rahimahullahu taala. Dan ni ialah mengikut aliran Maturidiyah. Dan kitab ini telah disyarahkan oleh Al-Imam Sa'duddin Taftazani rahimahullahu taala. Jadi dinamakan dengan Syarah Aqaid Nasafiyah. Dan di Deoban mengaji kitab ini. Mereka mengaji Syarah Aqaid Nasafiyah. Syarahnya tu daripada Taftazani, Sa'duddin Taftazani, dan matannya daripada Aqaid Nasafiyah tu daripada Al-Imam An-Nasafi rahimahullahu taala. Dan anak kepada Syah Waliullah Dehlawi iaitu Syah Abdul Aziz Dehlawi. Beliau ada buat hasyiah kepada akidah ini. Bahkan selepas tu beliau datangkan juga akidah yang mana beliau susun atas jalan Maturidiyah dengan nama Mizanul Aqaid. Kalau kita pergi India, Pakistan, kitab ini dicetak sekali. Maknanya Syarah Aqaid Nasafiyah dikarang oleh Sa'duddin Taftazani, dan kemudian matan dia tu Imam Nasafi punya, dan kemudian hasyiah dia daripada Syah Abdul Aziz Dehlawi. Dia dicetak sekali. Dan juga Syah Abdul Aziz Dehlawi juga karang nama kitab akidah atas jalan Maturidi nama Mizanul Aqaid. Wa Ibn al-Humam. Ibn al-Humam ni ulama besar mazhab Hanafi. Kan? Ulama besar mazhab Hanafi. Orang panggil Al-Kamal Ibn al-Humam atau Kamaluddin Ibn al-Humam. Namanya apa? Nama dia Muhammad. Nama dia Muhammad bin Abdul Wahid, nama asal lah. Tapi orang makruf dengan nama Kamaluddin Ibn al-Humam. Beliau ni lahir pada tahun 790 dan beliau meninggal dunia pada tahun 861 Hijrah. Ni ulama besar mazhab Hanafi ni. Beliau ada karang kitab akidah dalam atas jalan Maturidi. Namanya Musayarah. Al-Musayarah fil Aqaidil Munjiyah. Namanya Al-Musayarah fil Aqaidil Munjiyah. Kalau kita tengok YouTube pun ada ulama-ulama Hanafi dari Syam, mereka mensyarahkan akidah ini. Akidah Kamaluddin Ibn al-Humam rahimahullahu taala. Beliau ni antara muhaqqiq mazhab Hanafi. Beliau ada karang kitab fiqh mazhab Hanafi namanya Fathul Qadir. Fathul Qadir syarah pada kitab Hidayah. Kitab Hidayah ni kitab besar mazhab Hanafi. Tapi nak ceritanya, para ulama ni semua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, mereka mengarang kitab sama ada tak kisahlah atas jalan Asy'ariyah ke Maturidiyah ke, dan ulama Deoban menjadikan kitab mereka ini pengajian. Ini satu dalil yang jelas bahawa ulama Deoban tak ada mengaji kitab Ibn Taymiyah. Kalau sekarang ada mengaji, tu mana tak mengikut jalan asal lah tu. Kalau ada orang mengaji kitab Ibn Taymiyah, Kitab Tauhid, Muhammad bin Abdul Wahab, dia kata. Dan dia kata, saya Deobandi. Itu tak mengikuti ajaran Deobandi yang asal. Okey, fayakfi fi ta'rifihim al-qawlu bi'annahum min ahli sunnah wal jamaah wa la yakhrujuna an madhhabihim wa ara'in fil aqidati wat tauhid wa risalati syarwa naqir wa hadha ma sayidul qari wadihan khilal mutali'ati li hadhihi risalah. Maka memadailah untuk memperkenalkan mereka itu, mana al-sunnah ni al-qaul bi'annahum, makna mengatakan bahawa mereka itu daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kerana kalau kita tahu ulama Deoban, maknanya mereka ini ialah cukup kita kata melalui pengajian mereka ialah ahli sunnah wal jamaah. Wala yakhrujuna an madhhabihim, dan mereka itu maknanya ulama Deoban, mereka tidak keluar daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah dan pandangan ahli sunnah wal jamaah dalam akidah dan tauhid dan juga dalam risalah. Risalah sini maksudnya risalah Nabi SAW, kerasulan. Dalam tauhid dan dalam risalah syarwa naqilin sedikit pun. Wa hadha ma sayidul qari, dan ini akan didapati oleh pembaca secara jelas ketika dia memutalaah risalah ini nanti. Okey. Saya sebenarnya nak sambung lagi tapi saya ingat cukup kot. Sambung lagi besok besok kita sambung, dan besok satu lagi. Ini tak apalah, malam ni mukadimah saja. Jadi mukadimah kita tengok dulu. Paling kurang malam ni mukadimah kita dah kenal siapa dia ulama Deoban dan pegangan kitab ulama Deoban dalam masalah akidah, dan mereka ini siapa.
Nanti besok kita akan masuk betul-betul pada kitab. Sebab bawah ni pun walakin ni kita akan dapat tahu bagaimana kenapa kitab ini dikarang. Secara ringkasan. Saya ingat bagi ringkasan sikit. Kalau ringkaskan sikit, jadi besok boleh masuk dalam apa ni terus. Ringkas cara tanpa baca mukadimah. Tanpa baca mukadimah, okey. Kita baca ringkasan lah. Jadi sebenarnya kitab ini sebenarnya dikarang ialah kerana seorang alim daripada India yang bernama Syekh Ahmad Ridha Khan Brelwi. Beliau boleh jadi mungkin kerana salah faham antara beliau dan para ulama Deoban yang juga sukar nak dikaji salah faham tersebut. Mungkin ada ikhtilaf, wallahu alam. Jadi beliau telah pergi ke pada tahun 1323 Hijrah, iaitu bersamaan lebih kurang dalam tahun 1903 kalau lebih kurang, atau 1903 atau 1904. Beliau telah pergi ke Haramain, pergi ke buat haji, dan beliau telah ketika buat haji beliau telah karang satu risalah pendek yang mana beliau telah memotong-motong kalam ulama Deoban. Yang kalam tersebut bila dipotong-potong, beliau telah potong-potong, yang kalam tersebut ialah boleh menimbulkan kekeliruan bahawa ia adalah bertentangan dengan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau telah ambil kalam Maulana Rashid Ahmad Gangohi dan Maulana Qasim Nanutwi, Maulana Ashraf Tanwi rahimahullahu ta'ala. Kalam itu dipotong-potong dan kemudian dihantar kalam itu, ditanya kepada para ulama Haramain pada ketika itu. Apa pendapat kamu kalau seorang mengucapkan sekian perkataan? Jadi apa pendapat tuan-tuan kalau sekian orang ni ucap sekian, orang ni ucap sekian, orang ni ucap sekian? Jadi kalam ulama-ulama Deoban ni diambil dengan dipotong-potong, kemudian ditanya kepada para ulama Haramain yang ada pada ketika itu. Jadi para ulama Haramain pun bila tengok oleh kerana kalam itu dipotong-potong, maka dia bukan kalam yang sempurna. Sebab satu kalam tu akan dapat difahami penuh kalau dalam konteks dia yang betul, konteks dia yang penuh, maka baru dapat difahami. Tapi bila kalam itu dipotong, kemudian dihantar kepada para ulama Haramain, mereka pun telah mengatakan bahawa siapa yang bercakap macam ni boleh jatuh kafir. Jadi kemudian tasdiqat ni maksudnya pengakuan para ulama Haramain ni telah disebutkan sekali dalam kitab tersebut. Yang mana Syekh Ahmad Ridha Khan Brelwi, beliau telah karang kitab tersebut dengan nama Husamul Haramain. Husamul Haramain alaman hari Ahlil Kufri wal Main. Dalam itu beliau sebut bahawa para ulama Deoban ini boleh jatuh kafir. Dan beliau datangkan tasdiqat. Tasdiqat ni maksudnya pengakuan para ulama Haramain pada ketika itu bahawa para ulama Deoban ni sesat, kafir. Kerana kalam mereka sekian. Sekian kalam mereka. Dinukilkan kalam mereka. Tapi kalam mereka yang dinukil itu sebenarnya ialah kalam yang dipotong daripada kitab mereka, bukan pada konteksnya asal. Kan? Saya nak bagi mudah faham lah sebagai contoh. Sebagai contoh kan, kalau satu orang cakap, ni nak bagi contoh-contoh, orang kata contoh-contoh bodoh-bodoh. Nak bagi mudah faham. Satu orang cakap bahawa kita tidak boleh makan daging babi. Kan? Kalam tu sempurna, kita tidak boleh makan daging babi. Tapi katalah sebagai contoh dibuang tidak. Jadi kita boleh makan daging babi. Ataupun kita tidak dibuang. Maka satu orang lalu, boleh makan daging babi. Dia dengar boleh makan daging babi dan dimasukkan. Maka kalam yang dipotong, maka menyebabkan orang salah faham. Contoh lain macam satu orang buat video. Videonya panjang. Tapi diambil pendek, dipotong, yang mana kemudian disebarkan macam sekarang berlaku, maka menyebabkan orang tu dituduh sesat. Padahal rupanya kalau kita tengok video asal, pada konteksnya asal, pada apa dia perkara yang dibincangkan, maka waktu tu baru kita faham, sebenarnya dia cakap lain. Jadi apa yang saya nak terangkan ialah bahawa kalam para ulama Deoban ni dipotong-potong, kemudian lepas tu dimasukkan dalam kitab tu dan ditanya pada para ulama Haramain. Para ulama Haramain, mereka ketika itu mereka tidak mempunyai hubungan yang jelas berkenaan dengan para ulama Deoban. Kerana waktu tu zaman awal. Deoban baru dibina tahun 1866. Dan ini peristiwa ini berlaku pada tahun 1900 lebih kurang. Baru lebih kurang 30 tahun lebih. Mereka pun tak berapa kenal dengan para ulama Deoban.
Jadi apa tasdiqat yang mereka tulis? Mereka kata bahawa orang yang berakidah sebegini, kalau betul seperti mana apa yang diceritakan ini, mereka jatuh kafir. Mereka jatuh kafir dan mereka ini sesat. Kemudian bila kitab itu dibawa ke India pada tahun 1325, lebih kurang tahun 1905, 1906, lebih kurang 1905, kitab Usamul Haramain ini dicetak dan disebarkan di India, yang di dalamnya menyatakan bahawa para ulama Deoband ini sesat. Waktu tu Maulana Syed Husin Ahmad Madani, beliau waktu tu berada di Madinah. Beliau mengajar di Madinah 14 tahun. Beliau dapat tahu berkenaan dengan peristiwa yang sebenar bahawa di India Syekh Ahmad Ridha Khan Brailwi telah menyebarkan bahawa kitab yang mengatakan bahawa para ulama Deoband sesat. Sebenarnya itu satu tuduhan, bukannya perkara yang benar. Maka apa beliau lakukan? Beliau telah bagi tahu semula kepada para ulama di Haramain bahawa kitab itu ialah tuduhan kepada para ulama Deoband. Maka beliau telah kata, kalau kamu tak percaya, kamu boleh tulis surat sendiri, kamu wahai para ulama Haramain, tulis surat sendiri kepada para ulama Deoband, tanya kepada mereka apakah hakikat pegangan mereka. Maka waktu tu bila surat para ulama Deoband ini ditulis dan dihantar ke India, surat itu telah diserahkan kepada Maulana Khalil Ahmad Saranpuri rahimahullah ta'ala. Maka Maulana Khalil Ahmad Saranpuri pun telah tulis dengan bahasa Arab yang fasih, yang di dalam soalan surat itu ditanya 26 soalan. Ditanya semuanya 26 soalan untuk dijelaskan oleh ulama Deoband. Pegangan kamu apa dia? Pegangan kamu apa dia dalam masalah ni? Kenapa? 26 soalan ni sebenarnya orang kata semua soalan-soalan perangkap. Sebab kita tahu apa fahaman, sebagai contoh orang-orang yang mana menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, fahaman Wahabi, fahaman Syiah dan fahaman yang lain ni. Kita tahu ada titik perbezaan antara kita dengan mereka. Ahlussunnah wal Jamaah ada titik beberapa perkara yang berbeza dengan orang Ahlul Bid'ah, dengan orang-orang yang sesat. Maka ada beberapa soalan yang ditanya, semua soalan-soalan untuk dijelaskan oleh para ulama Deoband. Kesemuanya 26 soalan. Jadi Maulana Khalil Ahmad Saranpuri rahimahullahu ta'ala tulis jawapan pegangan para ulama Deoband, jawapan pada satu demi satu soalan, dan yang menjelaskan pegangan ulama Deoband, yang pegangan tersebut ialah bertepatan dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kemudian selepas daripada ditulis jawapan tersebut, telah diambil tasdiqat daripada para ulama Deoband pula. Maknanya apa nak bagi tahu? Bahawa para ulama Deoband kata inilah pegangan kami, inilah pegangan kami, inilah pegangan kami, inilah pegangan kami. Bukan sedikit, kita akan baca ke akhirnya. Puluhan para ulama Deoband mereka meletakkan tanda tangan, tasdiqat, pengakuan bahawa inilah pegangan kami. Bahawa kesemua pegangan itu bertepatan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita tengok soalan pertama tu, nanti kita akan masuk besok, berkenaan dengan apa hukum ziarah kubur Nabi. Satu orang pergi bermusafir nak ziarah kubur Nabi. Sebab kita tahu, kalau Wahabiyah, mereka tak setuju dengan pergi bermusafir untuk ziarah kubur Nabi. Nanti kita akan jelaskan di sana kat depan. Di situ akan dijelaskan apakah pegangan ulama Deoband. Itu soalan pertama nanti. Nanti kita akan baca lagi soalan yang lain-lain yang seterusnya. InsyaAllah dengan kita baca kitab ini, pertama ialah kita akan jelas apakah pegangan ulama Deoband. Dan adakah ulama Deoband mereka ini Ahlussunnah wal Jamaah ataupun tidak. Yang ketiga ialah seorang yang kalau dia mengatakan Deobandi atau dia menisbahkan diri daripada Deobandi, maka sewajarnya dia mesti kena ikut akidah ini, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kalau sekiranya satu orang tu, kalau dia tak nak ikut akidah ni, maka tak payah nisbahkan diri daripada Deobandi. Jangan merosakkan nama Deoband. Para ulama dia Deoband. Itu kesimpulannya. InsyaAllah besok kita akan mulakan bacaan kita. Hari ini panjang sedikit, sejam lebih. Ialah kerana mukaddimah dan supaya kita kenal dulu siapa dia para ulama dia Deoband. Baik, wallahu a'lam.